Baik pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, kita sambung sedikit. Kita terus pergi kepada nas syair yang ditulis oleh Hassan bin Thabit. Anda dapat lihat dari dalam buku teks anda ataupun melalui skrin. Tajuknya adalah At-Ta'yid wa Difa' yang ditulis oleh Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu. Syair ini seperti mana yang telah pun saya ceritakan tadi adalah bertujuan untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dihina oleh kaum musyrikin. Anda semua boleh melihat ataupun anda semua boleh pergi kepada link yang telah pun Ustaz copy dan pastekan ke dalam grup Telegram untuk anda melihat bagaimana deklamasi syair ini disampaikan. Okay. Bersama dengan video ataupun gambar-gambar yang menarik perhatian untuk membantu anda lebih memahami syair yang ditulis oleh Hassan bin Thabit ini. Jadi pelajar-pelajar sekalian, anda boleh dengar dan anda boleh lihat melalui video yang saya telah sharekan, video YouTube. Okay, kita baca terus kepada terjemahan syair ini. Adimna khailana illam taraha. Kuda kami hilang, tidak kelihatan dan engkau tidak melihatnya kerana ia sedang menerbangkan debu-debu di medan kedak. Okey, dalam untuk memahami bait-bait syair ini, pelajar-pelajar sekalian, anda perlu sedikit membayangkan bagaimana keadaan semasa medan peperangan yang berlaku di antara orang Islam dan orang kafir. Anda kena membayangkan bagaimana bila mana kuda berlari dengan pantas, maka debu-debu padang pasir akan berterbangan dan debu-debu itu akan menutup mata-mata askar-askar musuh daripada melihat kuda-kuda orang-orang Islam. Jadi di sini nak menggambarkan kepada kita semua bahawasanya kuda yang ditunggangi oleh tentera-tentera Islam adalah kuda-kuda yang sangat gagah. Okay, oleh kuda-kuda yang sangat laju, kuda-kuda yang sangat pantas dan tangkas. Okay, medan kedak itu adalah medan di mana peperangan itu akan berlaku. Ia berlumba-lumba menarik tali kendali dengan lajunya, di bahu-bahunya terhunus tombak yang kehausan. Baik, anda dapat membayangkan bila mana ada manusia yang menunggang kuda, akan ada tali kendali, tali kedati. Tali kedati itu akan digunakan oleh manusia yang menunggang kuda tersebut untuk mengawal kuda. Okay, kalau ditarik ke belah kiri, kuda akan pergi ke kiri. Kalau ditarik belah kanan, kuda akan ke kanan. Kalau ditarik kedua-duanya, kuda akan berhenti. Tapi di sini dikatakan ia berlumba-lumba. Kuda itu berlumba-lumba menarik tali kendalinya. Maknanya kuda itu menarik tali kendalinya, tali kedatinya itu sendiri, menggambarkan bahawasanya kuda-kuda itu tidak sabar untuk menyerang musuh-musuh Islam, menyerang orang-orang kafir. Dahlah tangkas, dia bijak, cerdik, tak sabar untuk menyerang orang-orang kafir. Dan di bahu-bahunya terhunus tombak yang kehausan. Okay? Di bahu-bahu kuda itu seperti ada tombak-tombak yang mengejar musuh-musuh Islam. Tombak itu sebenarnya dipegang oleh manusia ataupun askar yang menunggang kuda tersebut. Tapi di sini Hassan bin Thabit membayangkan bahawa kuda yang dimiliki, yang ditunggangi oleh orang-orang Islam adalah kuda-kuda yang sangat hebat, yang sangat gagah, yang sangat pantas. Kuda-kuda kami kekal pantas menghujani mereka. Wanita-wanita mereka hanya menamparkan kuda-kuda dengan kain-kain selendang. Katakan lagi, ini ada gambaran kuda orang-orang Islam, askar-askar Islam. Kuda-kuda kami kekal pantas menghujani mereka. Awak bayangkan kalau hujan datang bagaimana? Bagaimana hujan turun daripada langit? Dengan pantas, kan? Jadi begitulah Hassan bin Thabit menggambarkan kuda-kuda orang Islam menyerang tentera-tentera orang kafir. Sangat-sangat pantas, sangat-sangat laju. Apa yang tentera kafir boleh buat? Wanita-wanita mereka hanya menamparkan kuda-kuda dengan kain selendang. Kat sini ada hinaan kepada askar-askar orang kafir.
di mana Hasan bin Thabit menyamakan askar-askar orang kafir dengan wanita-wanita. Okay. Wanita-wanita, askar-askar orang kafir itu menyerang kembali tentera-tentera Islam, tetapi tidak ada kesan, tidak ada efek. Seumpama seolah-olah wanita yang memukul kuda-kuda dengan kain selendang. Awak bayangkan kalau awak dipukul dengan kain selendang. Sakit ke tak sakit? Tidak memberikan apa-apa kesan. Kat sini adalah penghinaan kepada tentera-tentera kafir. Mereka disamakan dengan wanita. Disamakan dengan wanita yang memukul dengan kain selendang. Maka tidak ada gunanya di dalam medan peperangan dan tidak memberi apa-apa kesan kepada tentera-tentera orang Islam. Andai kalian menghalang kami, maka kami akan berkunjung ke Baitullah. Itulah detik pembukaan Mekah, maka tersingkaplah segala halangan. Baik pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, bait syair ini dituliskan, bait syair ini disusun dan dideklamasikan ketika mana hampir berlakunya peristiwa Fathu Makkah. Okay. Semasa peristiwa Fathu Makkah, orang-orang kafir ini telah pun mengkhianati perjanjian antara mereka dengan orang-orang Islam. Yang mana sepatutnya orang kafir memberi keizinan ataupun memberi ruang kepada orang-orang Islam untuk masuk ke Mekah menunaikan haji dan umrah, tetapi mereka mengkhianati perjanjian tersebut. Maka baginda Nabi SAW telah menyiapkan bala tentera untuk membuka kota Mekah. Maka bait ini menyampaikan, ataupun bait ini memberi gambaran kepada kita. Hasan bin Thabit kata, walaupun orang kafir menghalang orang-orang Islam untuk masuk ke kota Mekah, maka orang Islam tetap akan dapat masuk ke kota Mekah. Okay? Jika tidak, maka tunggulah kedatangan hari perlawanan pedang. Allah memuliakan siapa yang dikehendakinya. Okay? Ini tahdid. Okay? Tahdid daripada Hasan bin Thabit kepada tentera-tentera orang kafir. Okay? Maksudnya menunjukkan keberanian tentera Islam yang tidak gentar untuk menghadapi peperangan. Okay? Allah memuliakan sesiapa yang dikehendaki. Maknanya apa yang membuatkan orang Islam, tentera-tentera Islam ini berani? Kerana mereka menganggap bahawa kematian di medan peperangan mempertahankan Islam bukanlah kematian yang sia-sia. Ini adalah kematian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi yang membuatkan orang-orang Islam, tentera-tentera Islam ini berani? Malaikat Jibril, utusan Allah, ada bersama kami. Ruhul Qudus itu tidak ada tolok bandingannya. Okay. Makanya Hasan bin Thabit yakin dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berkata, aku telah mengutuskan seorang hamba, dia berkata benar walau diuji dengan ujian. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Hasan bin Thabit meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan seorang hamba yang mana hamba itu tetap akan bercakap benar walaupun diuji dengan pelbagai ujian, walaupun diduga dengan pelbagai dugaan. Siapakah di hamba Allah itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita dapat mengetahui bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sumber kekuatan, sumber keberanian dan segala-galanya bagi tentera-tentera Islam. Aku telah menyaksikannya. Ayuh bangunlah, percayalah kepada baginda. Tetapi kamu berkata, kami tidak akan berkata beriman dan kami tidak mahu menjadi Muslim. Bait yang terakhir ini, bait yang ke-8, pelajar-pelajar sekalian, ini adalah ad-da'watu ilal Islam. Di mana Hasan bin Thabit tadi kita telah melihat bahawasanya di awal-awal syair yang disusun oleh beliau sendiri, beliau telah menghina, beliau telah tahdid. Yang pertamanya, beliau telah tahdid orang-orang kafir ini dengan keadaan kuda-kuda mereka. Kuda pada ketika itu adalah alat utama untuk menghadapi peperangan. Jadi Hasan bin Thabit tahdid. Kemudian Hasan bin Thabit hijab, menghina wanita, menghina tentera-tentera orang Islam. Jadi dan akhir sekali Hasan bin Thabit ad-da'watu ila Islam, mengajak kepada Islam. Aku telah menyaksikannya. Mengatakan bahawa Hasan bin Thabit telah pun bersaksi bahawa
Allah adalah Tuhan yang satu dan Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Ayuh bangunlah percaya kepada baginda. Dia mengajak, Hasan bin Thabit mengajak orang-orang kafir, orang-orang Quraisy untuk beriman kepada baginda Nabi SAW. Tapi kamu berkata kami tidak akan beriman. Ini adalah apa yang dikatakan oleh Hasan bin Thabit. Dia macam ni, macam kita kata, jomlah kita pergi masjid, tapi aku tahu kau pun tak nak pergi masjid kan. Macam tu. Dia tahu orang kafir itu tidak akan beriman, tapi dia mengajak juga. Dia mengajak juga orang-orang kafir untuk beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terlihat jelas di dalam syair ini tema-tema yang disebutkan semasa pembukaan ataupun semasa awal pelajaran tadi, bahawasanya dalam syair-syair Islam ini ada tema-tema seperti ad-da'watu ilal Islam, ada tema-tema seperti tahdidul a'da, ada tema-tema seperti ad-difa' 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dapat terlihat dengan sangat-sangat jelas dalam syair yang disusun oleh Hasan bin Thabit. Okay, saya harap pelajar-pelajar sekalian dapat memahami sedikit sebanyak berkenaan dengan bait-bait syair yang ditulis oleh Hasan bin Thabit ini, dan kita akan teruskan pembelajaran kita sebentar lagi.